Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Nubli. Waalaikumsalam. Jess Hasbullah. Abdullah Azli Al-Fansuri. Welcome. Ruqiyah Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, boleh hadirkan diri, Masya Allah, dalam majlis kita. Kita dah 9 tetamu, Masya Allah. Kita dah ada 9 tetamu. 10 Syah Alam, Masya Allah, daripada Singapura. Maimun Yunus daripada yang terdekat, Seri Petaling, Masya Allah. Ada yang jauh, ada yang dekat, daripada seberang laut Singapura, dan juga daripada benua terhujung dunia. Muhammad Najib Taha, Ustaz Muhammad Najib Taha, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tak ada kelas ke malam ni? Ke baru habis kelas? Di Johor macam mana? Okey. Ustaz, apa dia ni? Ustaz Zaki kita agak lewat sekarang. Dr. Ahmad Nur Zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sibuk dengan markaziat, jarang-jarang berkeudara. Maryam Ahmad, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Baru sampai rumah Ustaz, ada kuliah di Pajam. Oh, di Pajam tadi Ustaz. Oh, di Pajam Negeri 9. Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sufi Latif. Ustaz Zaki kita, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada. Okey, Ustaz. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Muhammad Nazaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di KL, di Selangor ni tak ada kuliah lagi lah di masjid-masjid. Cuma ada yang online sajalah. Ayub Mujiyo, Masya Allah, online sahaja, yang tak ada lagi lah. Masya Allah. Dr. Ramizu, muda sentiasa, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, malam ni kita berada di muka surat 257 ya. Kalau tak silap Ustaz, kita masih lagi dalam bab baru, iaitu bab Qiyamul Lail, iaitu bab Salatul Lail.
Bab solatul lail, bab solat malam. Masya Allah, kita berada di muka surat 257, hadis ke 1196 ya. 1196. Belum Ahmad Nubli, belum. Kat mana belum tu? 1196 lah. Betul lah, 1196. Hadis yang ke 1196. Masya Allah. Sabit bahawa, maksudnya pernah berlaku bahawa Nabi bangun berkali-kali di tengah malam. Ini keadaan tahajud baginda sallallahu alaihi wasallam. Keadaan tahajud baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu raqada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaiqadha wa tasawwaka فتوضع وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم سورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآية ثم أوتر ب3 رواه مسلم. Sayyidina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Efi duduk drive, Masya Allah. Muhammad Daniel Syafiq, Masya Allah. Cikgu Rusnah Abdul Aziz, Masya Allah. Muhammad Sofian, Masya Allah. Kita berada di muka surat 256, hadis ke 1196. Sayyidina Abdullah bin Abbas, bin Abbas radhiyallahu anhuma bermalam di rumah baginda. Pada malam itu baginda terjaga dan bermiswak, kemudian berwuduk sambil membaca ayat tersebut, iaitu inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, sehingga berakhirnya surah tersebut Nabi baca. Kemudian baginda bangun dan solat 2 rakaat. Kemudian baginda memanjamkan qiyam, rukuk dan sujud padanya. Jadi pada setiap rakaat Nabi panjangkan rakaatnya, Nabi panjangkan qiyamnya, rukuknya, sujudnya. Apabila selesai, baginda tidur sehingga terdengar bunyi hembusan nafas, bunyi gitu. Kemudian baginda melakukan seperti demikian sebanyak 3 kali, sebanyak 6 rakaat. Maknanya 2 rakaat Nabi sembahyang panjang, rukuk panjang, qiyam yang panjang, dan lepas tu Nabi pun tidur balik. Lepas Nabi bangun balik, 2 rakaat lagi sampai 6 rakaat Nabi sembahyang. Setiap kali melakukannya, baginda akan bermiswak dan berwuduk serta membaca ayat tersebut. Kemudian baginda sempurnakan dengan solat witir 3 rakaat. Jadi 9 lah, 6, 9 lah. Ini riwayat 9. Setiap kali bangun tidur, baginda akan bermiswak. Daripada hadis ini, sabitlah tahajud ini 6 rakaat. Ada juga tahajud 6 rakaat Nabi buat. Ada tahajud 4. Di akhirnya, solat witir 3 rakaat. Hadis ini adalah dalil dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Pendapat beliau ialah sekurang-kurang witir ialah 3 rakaat. Witir tu tak boleh 1 rakaat. Maksudnya witir tu sembahyang ganjil 1 rakaat. Kita berpendapat bahawa witir itu 1 rakaat. Tapi janganlah buat 1 rakaat. Tuan-tuan, janganlah buat 1 rakaat. Dah mengaji miskat pun dah buat 1 rakaat lagi. Mana boleh witir tu 3 rakaat. Jadi sebab itu Imam Abu Hanifah, bagi pendapat Imam Abu Hanifah, witir ialah 3. Kita bolehlah 3. Kita boleh 1 rakaat. Tapi yang eloknya 3 lah. Eloknya 3. Pendapat beliau ialah sekurang-kurang witir 3 rakaat. Imam Syafi'i berpendapat bahawa 3 rakaat adalah sekurang-kurang witir yang sempurna. Maknanya kurang witir 1 dah cukup dah, tapi tak sempurna. Tapi kalau nak sempurna 3 rakaat witir, dia panggil witir sempurna dah. 1 rakaat pun sudah memadai kalau terbangun lewat. Biasanya kita terbangun lewat kalau kita tak buat sebelum tidur. Kita terbangun lewat, maka masa dah pendek, so 1 rakaat cukup lah, memadai. Tapi janganlah buat 1 rakaat, malu kat Allah Ta'ala. Buatlah 3, begitu. 1 rakaat. Antara dalil mazhab Hanafi ke atas mazhab Syafi'i ialah riwayat mengatakan larangan daripada witir 1 rakaat. Jadi bagi pendapat mereka, witir itu tak ada 1 rakaat lah. Berarti mereka at least 3. Kita 1 memadai,
3 tu iaitu witir yang sempurna lah. Witir sempurna. Begitu. Dan hadis seterusnya 1197 kurungan 10 dalam bab Salatul Lail, kaifiat tahajud Nabi. Dia masih lagi berada dalam suasana kaifiat tahajud baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa an Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu annahu qala la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lail. فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين هما دون التي قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلها ثم أوتر فذلك 13 ركعات رواه مسلم. وقوله ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلهما 4 مرات هكذا في صحيح مسلم وأفراده من كتاب الحميدي والمعطى مالك وسنن أبي داود وجامع الأصول. Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, aku sangat mengingati solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Dia kata aku mengingati solat baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Pada waktu malam aku mengingati solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam baginda akan solat 2 rakaat dengan ringan. Mula dengan 2 rakaat ringan, kemudian 2 rakaat yang sangat panjang 4, kemudian 2 rakaat yang lebih ringan sikit. Mula-mula ringan, lepas tu 2 rakaat panjang, kemudian yang ke-6 tu 2 rakaat ringan. Dan ringan daripada sebelumnya lah, maksudnya 6 rakaat. 6 rakaat maksudnya 2 rakaat tu pendek. Qul ya Allah mungkinlah, tapi tak diberitahu apa surah yang Nabi baca di situ. Begitu. Dan 2 rakaat panjang. 2 rakaat panjang, dan rakaat ke-6 tu 2 rakaat yang ke-6 tu 5 dan 6 lebih pendek daripada yang 3 dan 4. Kemudian 2 rakaat lagi. Dan ringan 2 rakaat sebelumnya. Kemudian 2 rakaat lagi yang lebih ringan. 8 rakaat tu lebih ringan lagi dah. 8 rakaat lebih ringan. Sekali lagi 2 rakaat yang lebih ringan, yang ke-10. Kemudian baginda solat witir 13 jadi 10 tahajud. 10 maksudnya 10 tu maksudnya 8 tahajud, 2 hak mula-mula ringan tu pembuka lagi. Mungkin solat wudu kot. Mungkin solat wudu, solat tahiyatul wudu, solat tahiyatul masjid. Kalau kita nak buka yang ringan tu, kalau kita buka ringan tu, kita buka dengan solat wudu, solat taubat, solat hajat. So ringan je. Kita buka ringan sikit. Sebab kita 4 tu boleh niat sekali, 3 boleh niat sekali solat tahiyatul masjid. Tapi kerana kita tak berada di bawah tahiyatul masjid, kita tak niat tahiyatul masjid. Sebab dia di bawah, 3 tu di bawah sunat mutlak. Tuan-tuan boleh faham 3 tu di bawah sunat mutlak. 3 di bawah sunat mutlak. Maksudnya kita boleh niat 4, 2 rakaat ringan tu. Saya terus baca hadis, saya terus bincang selalulah. Kita tak baca semua, lepas tu kita bincang. Kita terus dalam hadis tu, kita terus bincang. Ada juga cara perbincangan yang macam tu. Ada tak ada kalau kita baca semua, kita bincang satu-satu. Jadi kita tengah baca, kita dah bincang dah hadis tu. Okey, senang kita. Jadi 2 rakaat yang ringan tu, 2 rakaat mula-mula tu, 2 rakaat. Sebab kan tahajud kan kita dah bincang 8. Di sini Nabi buat 10. So Nabi buat 10. Bila Nabi buat 10 dan Nabi buat yang akhir tu 3 rakaat. Nabi buat akhir 3 rakaat, 13 lah. Maksudnya dalam ni 13 rakaat, sepatutnya 11 rakaat lah. Sebelum ni riwayat katakan, ada riwayat mengatakan 11, ada riwayat kata 13. So 13 tu kita kata yang 2 rakaat pendek tu Nabi pembuka solat. Mungkin Nabi sembahyang solat mutlak. Jadi dia berada di bawah solat mutlak. Oleh kerana kita ni, ulama kata kita orang berdosa, kita mulakan dengan solat wudu, dan kita mulakan dengan solat taubat dan solat hajat. Solat hajat 3 tu boleh. Itu di bawah solat mutlak tu.
Dia boleh juga wuduk, solat taubat, solat hajat. Kalau kita dalam masjid, solat tahiyatul masjid. Jadi 4, tapi kadang kita duduk kat rumah ada masjid. So kita buat 3 niat tadi dengan solat yang khafifatan yang mula-mula tadi. Lepas tu 8 rakaat tu 2 tu 8 rakaat tu kita tahajud, niat tahajud, solat tahajud, dan selepas tu 3 rakaat witir. Kalau mungkin mazhab Syafi'i kita buat muqaddimah 2 dan kita buat 2 salam lah. Kita buat 2 salam. Kemudian baginda solat witir. Demikian adalah 13 rakaat kesemuanya. Ini riwayatkan dalam riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Ini dalam riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Perkataannya, kemudian baginda SAW 2 rakaat lebih ringan daripada sebelumnya sebanyak 4 kali. Begitulah yang terdapat dalam Sahih Muslim, Al-Mufrad Imam Humaidi dan Muwatta Imam Malik Sunan Nabi. Maknanya 4 rakaat hak mula-mula tu Nabi 4 rakaat ringan, bukan 2 saja. Nabi ringan sikit. Mungkin Nabi mulakan tahajud pun ringan. Nabi mulakan sunat mutlak tu, bagi kita sunat mutlak lah, sunat taubat lah, sunat taubat, sunat hajat, sunat wudu, sunat taubat, sunat hajat, sunat taubat, sunat wudu, sunat hajat. Gitu. Begitu. Dia 4 rakaat mula tadi. Khafifatan, terjemahnya ringkas, ringan, bukan ringkas. Ringan. Khafifatan ni Nabi ringan aja. Nabi sembahyang tu ringan, maksudnya taklah berat, taklah panjang rukuknya, taklah panjang qiyamnya. Bukan ringkas, ringan. Beza sikit ringkas dan ringan. Kita tengok kan, ringkas pop cepat lah. Mata cepat tu. Macam laju tak. Ni waqar, simple je. Perbuatan tadi kadang-kadang dia macam tu, pop laju sikit. Itu kita panggil ringkas. Sini Nabi ringankan. Maksudnya kan kita buat dalam waqar, kita buat dalam tenang. Kita tengok orang tu buat sama dengan orang sebelah tu buat juga, tapi nampak orang tu keluh kesah je dia buat. Orang tu nampak tenang, ringan aja bagi dia. Ringan aja. Sebab tu saya terjemah ringan, bukan ringkas. Qauluhu summa raka'atain, sehingga akhir qauluhu. Perkataan Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, maksudnya lah pengarang Mishkat ingin mengkritik pengarang kitab Masabih bahawa lafaz summa raka'atain wa huma duna allati qablahuma sebenarnya diucap 4 kali, bukan 3 kali sebagaimana disebut oleh pengarang Masabih, iaitu Imam Baghawi rahmatullah alaih. Seterusnya pengarang kitab Mishkat mengatakan bahawa riwayat yang menyebut 4 kali adalah sebagaimana di dalam kitab Imam Muslim, Mufrad Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Mufrad Imam Muslim ni hanya riwayat Imam Muslim saja, kitab Imam Muslim saja. Macam Mufrad Imam Muslim daripada kitab Imam Humaidi, Mufrad Imam Muslim yang diambil daripada kitab Imam Humaidi. Sebab Imam Humaidi ni dia mencampurkan jamak baina sahihain, di antara semua sekali kitab Imam Humaidi ni, dia mencampurkan riwayat Muslim yang mufrad dan dia mencampurkan riwayat Bukhari. Dia letak sekali, dipanggil jamak baina sahihain. Dia mengumpulkan semua apa yang terhimpun di antara Bukhari dan Muslim yang disusun oleh Imam Humaidi. Dan kitab Muwatta, kitab Tirmizi dan kitab Jamil Usul. Maksudnya, dan diriwayatkan yang diambil dalam kitab ni sampai riwayat Muslim tu dia riwayat 3 kali aja. 3 kali perkataan summa raka'atain wa huma duna allati qablahuma. Tapi Imam Muslim kata tak. Imam Baghawi tinggal satu perkataan lagi, dan 4 ni disebut 4 kali diulang. Summa salla raka'atain wa huma duna allati qablahuma, diulang 4 kali sebagaimana dalam 5 riwayat ini. Orang dulu begitu menghalusi satu persatu, tinggal sikit pun dia halusi, maka dia nyatakan reason, dia nyatakan sebab dan dalil, tapi tidak mengkritik. Tidaklah mengkritik tu maksudnya dia mentambihkan, memberi peringatan kepada yang lepas, dan beliau sendiri pun berkata, kalau aku tertinggal apa-apa, kalau tuan dah jumpa,
betulkanlah. Tak apa, betulkan. Begitu, betulkan. Tak jadi masalah sebab aku pun sama dengan kamu juga. Ada yang tertinggal. Okey. Tuan-tuan boleh faham boleh wuduk, taubat, ajak saya tu masjid. Boleh. Boleh. 300 rakaat tu, maaf Ustaz, nak penjelasan betul tak imam mazhab sampai, ada yang sembahyang sampai 300 rakaat ada. Tapi dia atas dasar sembahyang mutlak lah, sunat mutlak lah. 2 rakaat sunat mutlak. Di atas nama sunat mutlak. Atas nama sunat mutlak ajalah. Sunat 1000 rakaat pun apa jadi masalah. Ada mereka-mereka yang macam Imam Abu Hanifah rahimahullah, orang kata kat dia, ni imam besar ni, tentu tak tidur malam ni. Imam besar ni. Lepas tu dia dengar macam tu malu. Dia kata, orang duk anggap aku sembahyang sepanjang malam, aku pun tidur juga. Lepas tu dia tak tidur selama 40 tahun. Waktu malam tak tidur, dengan wuduk sembahyang subuh, sembahyang isyak dengan subuh dengan wuduk yang sama. Bukan 40 tahun tak berwuduk. Maksudnya malam tu tak tidur lah. Lepas tu esok bangun sembahyang subuh, lepas tu zuhur, asar, maghrib, mungkin ada wuduk. Jangan salah faham 40 tahun sembahyang salat tahajud dengan wuduk yang sama selama 40 tahun. Itu pun tuan-tuan fikirlah, ada orang yang mengkritik, takkanlah 40 tahun tak makan, tak minum, tak habis wuduk. Yalah, kena guna otak juga benda-benda tu. Dia kena guna otak. 40 tahun tak pernah tidur, wuduk yang sama di antara maghrib, di antara isyak dengan subuh, wuduk yang sama selama 40 tahun. Jadi masuk 40 tahun tu, maksudnya tiap-tiap malam lah, bukannya 40 tahun direct. Maksudnya 40 tahun tu subuh isyak tu tak pernah habis. Esokkan tu mungkin habis. Sembahyang zuhur habis, sembahyang asar habis kot. Wuduk dia dah makan, minum, tidur, rehat sikit, qiyamullah, qiyamul lail, khalilullah apa tu, sembahyang tidur sekejap tu, kailullah tu, begitu. Okey, hadis seterusnya, solat Nabi ketika uzur. Macam mana Nabi sembahyang solat Nabi sewaktu Nabi uzur. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma baddana Rasul sallallahu alaihi wasallam wasaqula kana aqsaru salatihi jalisan. Muttafaq alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi lemah, baddana tu maksudnya Nabi lemah dan sakit lah. Kebanyakan solat baginda dalam keadaan duduk. Saqula tu Nabi rasa berat badan, sakit kalau duduk. Solat baginda adalah dalam keadaan duduk. Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih mengatakan bahawa di sini ada di sini antara khususiat Nabi, keistimewaan Nabi, bahawa pahala solat duduk Nabi sama dengan pahala solat berdiri, tak kurang. Kalau kita sembahyang sunat duduk dapat separuh. Kalau berdiri dapat setiap bacaan tu 100. Tapi kalau dalam duduk yang sunat tu setiap bacaan tu 50, separuh lah. Kemudian kerana solat berdiri tidak berkurangan, kerana kemalasan yang menyebabkan orang lain solat duduk, itu kurang pahalanya tidak akan berlaku kepada Nabi. Kerana kemalasan, Nabi duduk sebab Nabi malas ke? Benda ni tak berlaku pada Nabi. Sebab tu Nabi diberi pahala sempurna. Okey, dapat difahami daripada perkara ini bahawa semua orang yang solat duduk kerana uzur atau tidak mampu, dia tetap mendapat pahala sebagaimana solat berdiri. Akan tetapi ini tidak akan mensabitkan khususiat Nabi. Kalau macam tu, tak ada khususiat Nabi lah. Melainkan jika dikatakan sama saja pahala solat duduk dengan solat uzur ataupun tidak. Kalau kita kata orang lain pun dapat pahala, kalau kita dari sudut sakit tadi, kalau dia dapat pahala, mana tak ada khususiat lah dengan Nabi. Tak ada khususiat lah Nabi. Jadi dapat difahami daripada perkara ini bahawa jika semua orang yang solat duduk kerana uzur atau tak mampu untuk berdiri, maka dia tetap mendapat pahala
sebagaimana solat berdiri. Itulah yang kita baca sebelum ni. Akan tetapi ini tidak akan mensabitkan, kalau kita menyatakan keadaan demikian itu, dia tidak mensabitkan tentang keistimewaan Nabi pula, melainkan jika dikatakan, melainkan sedikit ada surah istisna. Surah istisna iaitu pengecualian. Istisna ni maksudnya pengecualian, melainkan pengecualian jika dikatakan sama sahaja pahala solat duduk Nabi dengan uzur ataupun tidak. Boleh faham? Tak tahu faham ke tak? Boleh faham tak ayat ke bawah tu? Akan tetapi tidak akan mensabitkan khususiat Nabi. Jadi kalau kita kata, boleh faham tak Nubli? Ustaz nak tanya sikit. Apa ayat yang bawah tu? Melainkan jika dikatakan sama sahaja pahala solat duduk Nabi dengan uzur ataupun tidak uzur. Boleh faham tak? Kurang faham. Sudah. Tak boleh faham. Ayat tu dah macam faham. Macam faham. Atau kata kurang faham. So, ayat tu tak boleh faham Kadang-kadang ayat tu simple je. Saya Ustaz dah buat simple je. Boleh faham tak boleh faham. Dan siapa yang tak faham? Kurang faham. Kurang faham. Siapa lagi kurang faham? Kadang-kadang kena tanya juga ni Ustaz, baca je ada orang faham. Kurang faham. Jawapan Nubli tu betul lah tu. Jawapan ketua darjah tu betul lah. Terletak pada sama ada uzur atau tidak. Umum lah. Maksudnya kalau Nabi ni, dia akan jadi khususiat ke atas Nabi kalau kita letak bahawa Nabi ni sembahyang duduk, sama ada Nabi uzur ke, Nabi tak uzur ke, tetap Nabi dapat sepenuhnya. Tetap Nabi dapat sepenuhnya. Tapi kita, kalau uzur sepenuhnya, kalau tak uzur separuh. Maksudnya Nabi istimewa lagi lah daripada kita. Nabi istimewa lagi lah. Kita boleh dapat pahala penuh tu bila kita sembahyang solat berdiri. Tengok situation yang kita terangkan satu sudut lain. Kita terang satu sudut lain. Alhamdulillah faham dah. Satu sudut lain. Mana kita, kalau kita sembahyang berdiri dan sembahyang sunat lah ni. Kita sembahyang berdiri, kita pergi sembahyang sunat, sembahyang duduk. Sembahyang duduk sebab sakit. So pahala sama. Kalau sebab tak sakit, pahala separuh. Nabi sebab sakit ke tak sakit ke, dia duduk, pahala semua. Jadi bermakna khususiat jugalah pada Nabi. Benda ni akan terdapat khususiat kepada Nabi SAW. Simple je ayatnya tu. Gabungan surah mengikut kiraat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dulu ada siapa yang tanya mengikut kiraat surah Abdullah bin Mas'ud. Kita belajar di dalam bab apa dulu ya? Digalakkan atau tidak? Afi dia tanya di luar kotak. Digalakkan atau tidak? Kadang-kadang kita boleh juga sembahyang tu sambil duduk juga. Kadang-kadang kita sembahyang duduk juga. Nak menunjukkan kita ni lemah. Kadang-kadang lah. Tapi yang terbaiknya tak payah duduk lah kalau kita sihat. Begitu. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Saya faham soalan Afi tu memang faham dah. Dia tak payah terang lah. Saya dah faham dah ibarat dia tu. Kita panggil ibarat mahzuf tu. Kita dah faham dah. Anak murid tanya apa, kita tengok burung tu. Tengok ekor burung, kita tahu dah betina jantan. Kita faham dah. Betina jantan tu kita tengok. Kan saya kata, kita tengok burung tu, kenal tak betina jantan? Aku tengok ekor burung tu, aku tahu dah betina atau jantan. Tak payah nak terang lagi. Okey, beres. Jadi dulu pernah kita memberitahu keadaan bacaan surah kan, dalam kita dah baca dah dalam terang di tempat mana ada dulu sekali. Saya tak terangkan tentang gabungan surah-surah yang dibaca. Pada hari ini kita terangkan 20 qiraat Ibnu Abbas. Dalam qiraat mana kita dah pernah baca tak? Dalam masa qiyam tak, dalam bab salatul qiyam, dalam jilid kedua saya rasa bab qiyam tu kita dah cerita dah.
keadaan macam mana bacaan-bacaan surah. Jadi gabungan surah mengikut qiraat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu laqad qala araftu nazaira allati kana Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna fa dzakara 20 suratan min awwalil mufassal ala ta'lifi ibni Mas'ud surataini fi raka'atin akhiruhunna hamim wa dukhan wa amma yatasa'alu muttafaq alaih. Dulu kita baca di mana? Yang mana 20 tu kita tak ceritakan dulu. So saya tak ceritakan di sini, saya bawa qiraat dalam 20 bacaan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mengetahui surah-surah yang sama dari segi panjang dan pendeknya, iaitu An-Nazair, yang baginda menghimpunnya di antara dua surah daripadanya dalam satu rakaat. Lalu beliau menyebut 20 surah daripada awal surah-surah mufassal mengikut himpunan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud akan setiap dua surah dalam pada 20 surah. Pada satu rakaat yang akhir adalah, salah satu disebut di sini adalah surah Hamim Ad-Dukhan dan surah An-Naba, muttafaq alaih. Okey, kita pergi terangkan penerangan dalam kitab Al-Masabih karangan Syekh Al-Jazari. Dalam kitab Al-Masabih karangan Syekh Al-Jazari ada menyatakan riwayat Hadrat Al-Qamah dan riwayat Hadrat Aswad yang disebut padanya surah-surah yang digadingkan dalam satu rakaat. Aswad Al-Ansari, Hadrat Aswad ni ialah susunan yang kali ketiga. Al-Qamah dan Aswad, ingat tak siapa penyusun dulu? Kita dah belajar tentang Al-Quran dulu, iaitu cetakan pertama, siapakah yang pengumpul pertama, pengumpul kedua, sampai ke Sayyidina Osman. Sayyidina Osman keluarkan resam Osmani, tapi masa tu tak ada baris, tak ada huruf lagi. Jadi Aswad Ad-Dawli, Aswad Ad-Dawli tu guru Aswad Ad-Dawli peringkat ketiga. Yang kita cerita tentang Profesor Abdul Rauf dulu. Profesor Abdul Rauf yang UPM punya fakulti Al-Quran. Beliau telah menyusun 5 cara penyusunan Al-Quran yang sampai pada kita sekarang. Telah saya bincangkan dahulu. Dalam jilid pertama saya rasa, dalam jilid pertama saya dah bincangkan dulu Aswad yang tadi yang disusun oleh Profesor Abdul Rauf tu, saya beritahu. Cuma dalam kitab saya tak masuk lagi apa yang dilampirkan oleh Profesor Abdul Rauf di situ dalam kajian Al-Quran di dalam Universiti UPM tu. Dia yang mengeluarkan macam mana 5 cara. Macam tak pernah sebut dah 20 ni. Sebut dah qiraat Ibnu Mas'ud, dah sebut. Cuma ustaz tak beritahu susunan 20 tadi. Allah, Abang Fauzi kita dia sibuk dengan markaziat tu, Abang Fauzi. Okey Abang Fauzi, jilid ketiga dah malam ni. Muka surat 260 jilid ketiga. Dah Makcik Rokiah dah bagi tahu dah tu. Masya-Allah. Okey. Jadi tu Aswad Ad-Dawli. Aswad Ad-Dawli ni ialah penyusun ketiga. Beliau adalah daripada ulama lughah. Dia menyusun Nuqtatul I'rab. Nuqtah menunjukkan baris, Nuqtatul I'rab. Lepas Nuqtatul I'rab yang dibuat oleh anak muridnya Nuqtatul I'jam. Titik, nuqtah, titik menunjukkan baris. Itu yang dibuat oleh Aswad Ad-Dawli. Lepas tu dibuat oleh anak murid dia iaitu Al-Qamah, asalnya anak murid dia, yang dibuat oleh anak muridnya iaitu nuqtah menunjukkan huruf pula. Nuqtatul I'jam dia panggil. Nuqtatul I'jam. Lepas tu peringkat kelima tu lah dia ada mat dan sebagainya. Okey, jadi kan kita baca mengikut tertib Osmani. Tapi kadang-kadang tertib Osmani tu yang macam mana kita dapati dalam Quran sekarang lah. Yang kita baca dari mengikut susunan Al-Quran sekarang. Itu tertib Osmani lah. Tertib Osmani yang mengikut susunan Al-Quran sekarang. Tapi dia tidak mengikut penurunan.
Jadi kan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah bakar semua kiraat dan bakar semua kecuali dengan mengekalkan kaedah resam Uthmani sahaja di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dia simpan riwayat dia. Dia tak cerita, dia tak nak bagi, dia tak nak bakar, dia tak simpan, dia simpan riwayat dia. Sebab susunan ni tak sama sebagaimana yang terdapat di dalam, ada yang ada ke depan, ada ke belakang. Begitu sedikitlah. Tuan-tuan tengok sama. Ya. Ada istimak. Ya betul, ada istimak tu. Maksudnya ziyad dan istimak. Okay, tak apa. Benda tu okey, cuma kalau boleh ulangkan yang belakang-belakang tu, siapa yang tertinggal, Ustaz minta siapa-siapa yang tertinggal yang belakang tu boleh tengok balik lah. Sama ada di FB. Di FB kita pakai tak pakai episod, kita pakai hari-hari pertama, hari kedua sampai hari ke 102. Sekarang dah masuk yang ke-12, episod ke-12, maksudnya hari ke-12 lah tu. Dan episod 12 dimasuk ke YouTube. Yang lain tu ada daripada hari yang ke-13, episod 13 atau hari ke-13 sampai ke episod atau hari ke-102 masih lagi dalam FB. So dia ada dalam FB lagi. Siapa yang tertinggal-tinggal, so ada masa boleh ulang lah pengajian kita tadi. Sebab kita dah bincang satu-satu direct hadis, satu hadis ke satu hadis ke satu hadis ke satu hadis. Cuma yang tak mengikuti daurah tadilah. So simpanan-simpanan daurah tu ada dengan saya, boleh dapatkan. Okey. Jadi surah Rahman dengan surah Najm, surah Qamar dengan surah Al-Haqqah, surah As-Sur dengan surah Zuriyat, surah Waqi'ah dengan Al-Qalam, Al-Ma'arij dengan Naziyat, surah Al-Mutaffifin dengan Abasa wa Tawa, surah Al-Mudaththir dengan Muzammil, surah Al-Insan dengan Qiyamah, surah Al-Insan dengan An-Naba dengan Mursalah, Ad-Dukhan dengan Takwir. Imam Abu Daud mengatakan bahawa ini adalah susunan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Nasir bin Asim, anak murid pada Asuk. Masya Allah. Abdul Aziz Nasir, Masya Allah. Tu dengar dia tu, tepat dah tu. Masya Allah. Barakallah fih. Syekh Al-Jazari. Al-Jazari ni ada dua Jazari. Jazari ni dia bahagian kiraat. So dia ada dua. Matan Jazari tu dalam tajwid lah, Matan Jazari. So Matan Jazari dia ada dua. Dia tu Matan Jazari. Satu tu kiraat Jazari. Kiraat Jazari, satu Matan Jazari. Kiraat Jazari ni dalam tajwid lah. Bab tajwid. Kiraat Jazari. Yang ni yang diajar oleh ustazah tu lah. Di dalam kitab ustazah tu. Yang siapa yang mengikuti daurah dengan ustazah bagi kaum wanita, so yang diajar tu Matan Jazari tu lah. Matan Jazari ni lah, dari Syekh Al-Jazari ni. Dalam Matan Jazari, Syekh Jazari ada dua. Okey, Syekh Jazari mengatakan bahawa beliau, ulama ikhtilaf mengenai tertib surah-surah dalam Al-Quran. Kita tengok dalam Quran masih lagi ada ikhtilaf susunan. Sebab Abdullah bin Mas'ud disusun lain sikit. Dia tak disusun sebagaimana ada Uthman radhiyallahu anhu. Yang sekarang yang ada pada kita ialah seperti resam Uthmani yang terdapat dalam pada kita sekarang. Dan itulah yang dipakai semua seluruh dunia sekarang. Cuma kadang-kadang yang kira-kira yang berbeza sedikit. Masih ada ikhtilaf lah, masih ada berselisihan pendapat lagi di kalangan aimah ulama-ulama Al-Quran ni mengenai tertib surah-surah dalam Al-Quran. Adakah ia penetapan daripada Nabi, tauqif atau ijma'? Maksudnya kan Quran diturun daripada Quran turun surah Iqra, dan akhir dengan ayat terakhir dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu di antara ayat-ayat terakhir. Bukan ayat, ada masih lagi mengatakan itu bukan lagi ayat terakhir, di antara yang terakhir, di antara ke akhir-akhir hidup Nabi SAW. Sebab turunnya Al-yawma akmaltu lakum, Al-yawma akmaltu lakum tu pada bulan masa musim haji. So Nabi hidup 4 bulan lagi. Nabi hidup 4 bulan lagi. Faham Sebab turun tu masa Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. So Nabi meninggal Zulhijjah. So Nabi Zulhijjah, kita kata berhaji tu masa Zulhijjah. Masa Zulhijjah Nabi ada 2 bulan lagi. Takkan 2 bulan tu tak turun wahyu? Situ ikhtilaf di kalangan ulama. Sebab tu masih lagi mengatakan Al-yawma akmaltu lakum tu bukan ayat yang terakhir, tak.
Ada berapa ayat lagi, dia di antara yang terakhir. Begitu. Sebab 2.5 bulan lagi sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebab Rabiul Awal daripada Muharram ada lagi, Muharram, Safar, 2 bulan tu komplit tu. Muharram, Safar, sebahagian daripada bulan Zulhijjah dan sebahagian daripada bulan Rabiul Awal. Hampir 3 bulan lagi tu sebelum Nabi wafat, daripada ayat al-yawma akmaltu lakum tu, pada Hajatul Wada' tu, pada di masa Hajatul Wada' tu. Pada di antara Hajatul Wada' tu ada lagi 2 bulan lebih lagi. Begitu. Sebab tu masih lagi ada ikhtilaf di sini. Cuma tauqif ni yang mana telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni dah wakaf dah. Dia tauqif daripada Nabi. Maksudnya Nabi dah mengisyaratkan dan Nabi dah beritahu dah. Ni kena susun macam ni, tauqif ni. Atau susunan tadi ijma'. Atau dia ambil dua. Satu, ada sebahagian tauqif yang Nabi beritahu, ada sebahagian ijma' di kalangan sahabat. So dia ada dalam cara susunan tadi. Sama ada dia tauqif. Ada pendapat kata yang disusun tadi sebab Nabi dah beritahu dah kan. Sebab Nabi sudah ada katib dia, katib Al-Quran, iaitu yang diketuai oleh siapa? Yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. So Nabi SAW telah beritahu dalam bentuk tauqif dah. Nabi dah bagi tahu dah. Keadaan sedemikian tu Nabi SAW sudah bagi tahu. Jadi ada kata tauqif, ada kata ijma' daripada sahabat. Ada mengatakan pendapat ketiga, sebahagian tauqif, sebahagian ijma'. Sebahagian tauqif dan sebahagian ijma'. Sebagaimana sebahagiannya ijma' para sahabat. Itu masih tanda saja. Ulama telah ijma' bahawa Al-Quran tidaklah diturun secara tertib seperti sekarang. Hak kita susun sekarang, dia tak turun macam tu. Telah ijma' juga bahawa itu ijma' betul. Secara hak kita susun ni, penyusunan tadi dia berikhtilaf, dan yang ada pada kita bukan mengikut turunan susun-susun. Sebab kan surah tu dah ada dah. Surah dah ada dah turun. Sebab tu Nabi Jibril AS datang. Dia Nabi Jibril kata, ni surah ni ayat ni surah ni ayat ni. So Nabi tulis dah pada Abdullah bin Mas'ud. Nabi tulis dah Zaid bin Sabit, ni ayat ni turun dari surah ni. Dalam surah ni dan dalam ayat keberapa. Begitu dalam surah-surah tu dah bagi tahu dah surah tu. Itu maksud dia kata tauqif tu. Cuma dia juzuk tu, sistem juzuk tu. Sekarang kita adakan juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 sehingga juzuk 30. Sistem juzuk tu ijma'nya. Sistem juzuk tu ijma'. Sistem tauqif tu, kerana Nabi dah bagi tahu dah, okey, ayat ni pada Zaid bin Sabit, ayat ni surah apa? Ayat ni surah apa? Ayat keberapa? Ayat ni surah apa? Ayat keberapa? Begitu. Dia dah diberi tahu sekian. Kanak-kanak. Okey, jadi ijma' juga telah diberi baca melainkan, maka ijma' juga bahawa tidak dibaca melainkan dengan tertib sekarang. Maknanya kalau kita baca, sebab tu Abdullah bin Mas'ud dia tidak tertib sekarang ni. Kalau 20 ayat ni belakang depan tu ada ayat depan dulu, ada surah depan, surah belakang yang diberitahu oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni. Dia 20 ni mengikut, dia tak ikut tertib jalur tertib Quran juga, jalur tertib yang sekarang juga ni. Jadi sebab itu ulama mengatakan bacaan, saya terjemah tadi, saya terjemah nafi dan isbat. Saya terjemah dia tu. Tengok tidak dibaca, nafi, tidak dibaca, makna tak boleh baca, melainkan isbat dengan tertib yang sekarang. Maksudnya hanya boleh bacanya tertib sekarang saja. Tertib sekarang saja dibaca. Kalau kita baca Quran, kalau kita lari daripada tertib sekarang, makruh. Itu pendapat di bawah, nanti akan diberitahu keadaan demikian. Okey. Tapi kalau kita belajar dulu surah Muqaddam, kita belajar surah Muqaddam, kita pun belajar daripada qul a'udzu bismillah, Fatihah, qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq, qul huwallah, kita baca kat bawah dulu. Tu kanak-kanak membaca Al-Quran daripada belakang, daripada bahagian belakang akhir, kerana tujuan pembelajaran. Sebab mula-mula tu hak pendek-pendek kena, hak berat selalu Baqarah tu nak baca macam mana budak. Ni kena pendek, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu binnas, qul huwallah, izaja. So
Tabatiada, maksudnya dia benda-benda yang pendek. Atas tujuan pembelajaran. Jika membaca surah dalam solat berlawanan dengan tertib, maka itu adalah khilaf aulah, iaitu bersalahan daripada perkara yang lebih utama. Ada pendapat mengatakan makruh, yakni pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad kata kalau baca makruh kalau macam tu. Jika seorang itu membaca surah An-Nas pada rakaat pertama, lepas tu dia membaca surah pula, dia membaca surah lain pula, surah rakaat pertama, maka adakah patut bila dia baca rakaat pertama surah An-Nas tu, ayat terakhir tu so dia baca surah An-Nas tu dah ayat terakhir, dia baca ayat terakhir, so dia baca macam mana? Imam Hanifah kata dia ulang balik surah An-Nas, rakaat kedua pun baca surah An-Nas juga, rakaat kedua pun dia baca surah An-Nas juga, begitu Imam Abu Hanifah kata. Imam Syafi'i kata tak, pendapat beliau dia berpatut membaca surah Baqarah, so dia baca surah Baqarah balik, rakaat kedua dia baca Alif Lam Mim Zalikal Kitab surah sampai Al-Muflihun. Ini juga merupakan salah satu riwayat daripada Imam Hanifah. Imam Hanifah pun kata pendapat dia dua-dua. Ini adalah pendapat yang lebih zahir. So zahirnya kalau kita baca Quran macam itulah. Kalau orang baca 30 juzuk Quran semasa tarawih tu, selepas Quran Al-Baqarah tu dia baca juga, dia panggil tertib musalsal. Tertib musalsal, yang maksudnya seolah-olah dia nak sambung lagi pengajian dia selepas itu di dalam pembacaan Al-Quran. Okey, baik. Fasal kedua, bacaan Nabi. Fasal kedua ni riwayat selain daripada Bukhari Muslim lah, iaitu riwayat daripada 11 a'imah yang lain lagi. Hadis yang ke-1200, iaitu 1200. Bacaan Nabi, kiraat Nabi lah, bacaan ni maksudnya kiraat Nabi dalam solat sunat. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail kana yaqulu Allahu akbar dzul malakuti wal jabarut wal kibriya wa 'azamati summa istaftaha faqara al-baqarah summa raka'a fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fakana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi yaqulu li rabbiyal hamdu summa sajada fakana sujuduhu nahwan min qiyamihi fakana yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la summa rafa'a ra'sahu min sujud fakana yaq'udu fi ma baina sajdatain nahwan min as-sujud fakana yaqulu rabbi ighfirli fasalla 4 rakaat qara'a fihinna al-baqarah wa 'alil imran wan nisa wal ma'idah walil an'am wasyakka syu'batu rawahu Abu Daud. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau melihat Nabi solat pada waktu malam. Dia tengok Nabi sembahyang pada waktu malam. Baginda membaca Allahu Akbar Zul Malakuti wal Jabaruti wal Kibriyai wal Azamati. Kemudian baginda membaca doa iftitah. Nabi pun baca doa iftitah. Kemudian Nabi membaca surah Al-Baqarah. Kemudian baginda rukuk, dan rukuk baginda sama dengan qiyam. Macam mana qiyam tu? Rakaat pertama Nabi baca surah Baqarah 2 juzuk setengah, Nabi rukuk juga 2 juzuk setengah. Rukuk tak boleh baca Quran, tapi Nabi baca tasbih tu macam mana sama panjang Nabi sembahyang masa qiyam. Ni kita tak boleh laku lah. Ajib. Ini mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam lah. Macam mana keadaan ibadat Nabi. Kadang-kadang Nabi buat panjang, kadang-kadang Nabi buat pendek, sebab Nabi nak menunjukkan keharusan, sebab umat dia tak boleh buat macam mana ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baginda pun rukuk dalam rukuk Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim banyak kali, tak tahu berapa puluh ribu kali, tak tahu baca. Sama dengan panjang dengan surah Baqarah. Kemudian mengangkat kepalanya daripada rukuk dan duduk i'tidal adalah sama seperti rukuk. Duduk qiyam i'tidal tu qaumah atau i'tidal, membaca rabbiyal hamdu
milik Tuhanku segala pujian. Kemudian baginda sujud, dan sujud baginda sama seperti iktidal. Baginda membaca subhana rabbiyal a'la, tu sujud qiyam. Kemudian baginda bangun daripada sujud, dan baginda duduk di antara dua sujud, dan baginda membaca rabbighfirli rabbighfirli. Baginda solat 4 rakaat, dibaca padanya surah Baqarah. Rakaat pertama surah Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran, begitulah rukuk sujud qiyam dia. Dan surah Ali Imran, rakaat ketiga surah An-Nisa, rakaat keempat surah Al-Ma'idah dan An'am. Telah berlaku syak pada Syu'bah, sama ada Nabi baca Ma'idah atau Nabi baca An'am dalam surah keempat tadi. Allahu Akbar. Macam mana keadaan 2 juzuk setengah tu? 2 juzuk setengah tu rakaat pertama. Rakaat kedua pula tu surah Ali Imran pula. Lepas tu surah An-Nisa pula. Lepas Ali Imran, surah An-Nisa habis rakaat ketiga. Lepas tu rakaat keempat Ma'idah atau An'am. Qiyamuhu nahwan min ruku'ih, maksudnya ialah selama mana masa yang diambil untuk sujud, untuk qiyam, itulah masa yang diambil untuk rukuk. Nabi untuk masa yang diambil Nabi untuk membaca Al-Quran dalam rakaat pertama tadi, maka selama itulah Nabi rukuk. Maksud kedua, kebiasaan amalan Nabi, kadar masa rukuk lebih kurang berbanding qiyam. Kurang sikit lah berbanding qiyam. Kalau qiyam Nabi 5 minit, mungkin rukuk Nabi 2 minit. Maksud kedua lah lebih kurang. Kadang terdapat khilaf dengan kebiasaan yakni selama mana pun masa untuk qiyam, untuk rukuk mengikut kadar masa yang munasabah. Kebanyakan amalan Nabi adalah mengikut makna kedua. Satu ketika Nabi membaca 64 juzuk Al-Quran dalam solat bersama dengan tadabbur. Nabi baca dengan tadabbur sekali, dan tafakkur pada ayat-ayat azab, pada ayat-ayat nikmat, pada bacaan di dalam qiraat tadi. Sebab itulah memperbanyakkan ibadat adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadat ni, banyakkan ibadat pada amalan-amalan malam. Dalam ibadat, siapa yang mampu, ya masya-Allah, kita perlu melatihkan diri kita akan keadaan beginilah, masya-Allah. Hadis ke 1211, 1201. Panjang solat Nabi. Nabi solat panjang dengan rukuk yang lama. Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 10 ayat lam yuqtab min al-ghafilin, wa man qama bi 100 ayat kutiba min al-qanitin, wa man qama bi 1000 ayat kutiba min al-muqantirin. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam solatnya, maka dia tidak akan ditulis di kalangan orang yang lalai, dan barang siapa yang membaca 100 ayat dalam solatnya akan digolongkan dengan orang-orang yang qanitin, dan barang siapa yang membaca 1000 ayat dalam solatnya akan digolongkan dengan muqantirin, iaitu orang yang sangat banyak mendapat ganjaran. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Zahirnya dalam solat tahajud Nabi baca ayat Al-Quran panjang. Qanitin ialah orang yang berterusan dan istiqamah dalam ibadat, dan orang yang solat yang qiyam yang panjang, rakaat panjang. Allah, panjangnya rakaat. Allah SWT mampukan kita. Imam Tibi rahmatullah alaih, Alamat Tibi rahmatullah alaih mengatakan bahawa tidak dikaitkan dengan mana-mana solat sama ada siang atau malam. Akan tetapi yang paling tepat ialah solat yang panjang. Itu sebab tu dibawa dalam salatul lail. Semayang panjang ni, semayang tengah malam seorang. Imam Ibnul Munzir rahmatullah alaih mengatakan bahawa daripada surah Al-Mulk hingga ke akhir Al-Quran, jumlah ayatnya hingga ke akhir Al-Quran, jumlah ayatnya 1000 ayat. Daripada surah Al-Mulk tu lah, Al-Mulk sampai ke akhir Quran tu ada 1000 ayat. Dia kan 6200 berapa tahu, 1000 ayat Nabi baca. Allah Akbar. Tarikah bacaan Nabi ketika tahajud. Macam mana tarikah bacaan yang dibaca Nabi ketika tahajud?
Hadis ke-1202. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail yarfa'u tawran wa yakhfidu tawran, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bacaan baginda pada solat malam, kadang-kadang baginda membaca dengan kuat dan kadang-kadang Nabi membaca dengan perlahan. Kadang-kadang baginda membaca kuat dan kadang-kadang Nabi baca perlahan kerana takut mengganggu orang yang i'tikaf dalam masjid yang sedang berehat. Dan Nabi tengok suasana lah, kata ada orang Nabi baca kuat, kalau ada orang Nabi baca perlahan. Bacaan Nabi tidaklah terlalu perlahan dan tidaklah terlalu kuat. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma yasma'uhu min fil hujrati wa huwa fil bait, rawahu Abu Daud. Hadis ke-1203. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bacaan Nabi ketika solat adalah sekadar dapat didengar oleh orang yang berada dalam bilik, sedangkan baginda berada di dalam rumah. Apabila Nabi solat dalam bilik Nabi, para sahabat yang bersolat di dalam dan di beranda masjid dapat mendengar bacaan Nabi. Nabi sembahyang dalam bilik, maksudnya dalam hujrah lah, di rumah Aisyah lah. Maka ada orang yang berada dalam masjid, ada orang yang berada tepi masjid di beranda tu dapat dengar suara Nabi. Hubung kait dengan solat tahajud adalah jika Nabi solat tahajud pada waktu malam dalam bilik baginda, bacaan baginda dapat didengari oleh orang yang berada di luar bilik. Sebenarnya bacaan Nabi tidaklah kuat sangat. Maksud taklah kuat, tapi orang boleh dengar apa yang Nabi SAW baca. Tadi orang boleh dengar apa yang Nabi baca. Allahu Akbar. Kaifiyat solat Nabi. Kaifiyat solat tahajud. Ni tadi kaifiyat solat tahajud Nabi. Ni sekarang kaifiyat solat tahajud Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. So kita berhenti kat situlah dulu pada malam ni, insya-Allah. Kita sambung pada malam esok pula, insya-Allah. Kita sambung lagi pada malam esok. Kita berhenti di sinilah, insya-Allah. Kita nak berdoa sikit malam ni. Ada 6 orang lagi daripada yang kami nak hadiahkan pada keluarga kami yang telah meninggal, atau nenek kami yang hadiah bacaan 70,000 daripada bacaan-bacaan tu. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. Semoga Allah SWT memberi taufik. InsyaAllah kita sambung lagi pada muka surat. Pada muka surat nanti insyaAllah pada 264 malam esok lah. InsyaAllah malam esok Ustaz rasa ada lagi sedikit. Kita sambung lagi pengajian kita pada malam esok. Wallahu'alam. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, asatizah kami, ya Allah, anak isteri kami, talamizah kami, pelajar-pelajar kami, saudara-saudara kami sekalian yang seluruh umat muslimah, ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Pada saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah, sembuhlah ya Allah. Pada mereka-mereka yang berhajat, tunaikanlah hajat-hajat yang jawas, ya Allah. Pada mereka yang merintih, memohon permintaan, memohon sesuatu daripada-Mu, kabulkanlah ya Allah, berikanlah ya Allah. Pada siapa yang susah, ya Allah, senangkanlah ya Allah. Pada siapa yang lapar, kenyangkanlah ya Allah. Pada siapa yang sesat, tunjukkanlah ya Allah. Pada siapa yang sesat, tunjukilah ya Allah. Ya Allah, hidayahlah pada seluruh umat ini, ya Allah. Hidayahlah pada orang-orang kafir, ya Allah, Yahudi, Nasara, Majusi, ya Allah, untuk memeluk agama-Mu, ya Allah.
dan Allah jayakanlah istimak-istimak yang akan diadakan nanti ya Allah, istimak-istimak halqah yang telah bermula di seluruh Malaysia ni ya Allah, jayakanlah ya Allah, bantukanlah ya Allah, kasihanilah ya Allah. Dan ya Allah juga kami menghadiahkan 70,000 bacaan pada setiap seorang daripada mereka yang berenam ni, iaitu pakcik kami, atuk saudara kami, yang kami panggil dia pakcik, saya terlupa nama dia apa, dan juga abang angkat kami iaitu Muhammad Yaman. Dan begitu juga ya Allah pada mak saudara kami, pada Mak Ni dan juga makcik. Mak Ni itu ialah kakak yang sulung daripada ayah kami, iaitu nama dia Aisyah. Nama dia Aisyah, Mak Ni Aisyah bin Harun. Dan begitu juga makcik ni nama dia apa dah tak ingat dah, makcik ni lupa dah makcik nama apa, ialah makcik kami. Dan juga yang kelima dan yang keenam Hajah Saadah dan Hajah Saadah dan Samsiyah, Hajah Saadah dan Hajah Samsiyah bin Abdul Rahman. Jadi 6 orang ya Allah kami hadiahkan pada mereka, setiap daripada mereka 70,000 bacaan la ilaha illallah. Sampaikanlah salih sawab kami pada mereka berenam ni ya Allah, sampaikanlah sawab kami ya Allah. Ya Allah, dan lindungilah mereka daripada azab-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ahyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.